Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib, anta ya Huzaifah, apa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Dah tulis dalam buku, ada tak? Anta ya Ihsan, apa makna la ilaha illallah? Anta ya Syahril, apa makna la ilaha illallah? Abdul Rahman. La ma'buda lihaqqin bihaqqin illallah. Apa makna dia dalam bahasa Melayu? Tak dapat? Kena bahasa Melayu kena faham juga. Ya? Bahasa Melayu apa ada tulis dalam ni. Dalam buku ada tulis. Ya? Baik. Anta faham sebut dalam bahasa Melayu. Tiada yang berhak dilakukan ibadat kepadanya melainkan Allah. Baik. Kita masuk kepada bahagian yang baru, iaitu berkaitan dengan perutusan para rasul. Kata penulis, para rasul mengajak kepada kalimah tauhid la ilaha illallah. Masalah ni perlu kita fahami betul-betul. Supaya kita dapat mengerti apa yang dikehendaki daripada kalimah la ilaha illallah. Apakah tugas utama para rasul, yang mana bila kita memahami masalah ini, maka kita akan nampak apakah sebenarnya yang dikehendaki daripada kalimah la ilaha illallah ini tadi. Orang yang mentadabbur ayat-ayat Al-Quran akan menyedari bahawa kesemua rasul menyeru kaum mereka agar mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Siapa yang membaca kisah para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sama ada dalam surah A'raf ataupun surah Yunus ataupun surah Hud dan surah-surah yang lain, mereka akan faham bahawa para rasul kesemuanya mengajak kepada apa? Kepada tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah dinyatakan sebagai hujah ke atas manusia, iaitu sekiranya kamu menyedari bahawa Allah sahaja yang berkuasa ke atas alam ini, maka janganlah kamu menyembah selain Allah. Kenapa para rasul menyebutkan tentang rububiyah Allah di dalam dakwah mereka? Sebagai penegasan, kalau kamu mengaku Allah yang mencipta, mentadbir, menguasai alam ini, maka hendaklah kamu menyembah Allah, mengikhlaskan ibadat kamu kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Bila kita lihat kisah-kisah tersebut, kita dapati bahawa para rasul ini juga menegaskan tentang tauhid ar-rububiyah untuk menjadi hujah ke atas kaum mereka agar mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun."
Maksudnya, dan tidak kami utuskan sebelum daripada kamu seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tiada ilah yang benar melainkan aku, maka lakukanlah ibadat kepada aku. Jadi ini yang merupakan tugas utama para rasul. Tauhid rububiyah disebutkan di dalam dakwah mereka untuk mengajak manusia kepada mengikhlaskan ibadat kepada Allah, yang mana mengikhlaskan ibadat ini ianya terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Kaum mereka tidak mendakwa ada selain Allah yang mencipta dan mentadbir alam ini. Apa yang menjadikan mereka syirik pada Allah adalah kerana mereka mengambil perantaraan di antara mereka dengan Allah untuk mengharapkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Ini kesyirikan yang terjadi kepada orang-orang musyrikin. Kenapa mereka menyembah selain Allah? Kerana mereka menganggap apa yang mereka sembah selain Allah, yang mereka lakukan ibadat kepada selain Allah, merupakan perantaraan di antara mereka dengan Allah. Mereka nakkan sesuatu daripada Allah. Mereka menganggap bahawa tak akan tercapai melainkan diambil perantaraan antara mereka dengan Allah. Ibarat kalau kita hidup di dunia ni lah, nakkan sesuatu daripada presiden ataupun raja. Presiden, raja bukan kenal kita. Apa yang dibuat oleh orang ni tadi untuk mendapatkan apa yang dia hajatkan, dia akan pergi kepada orang-orang yang rapat dengan presiden, dengan raja ni tadi, supaya apa? Memberi sokongan kepada dia, membantu dia untuk mencapai hajat dia. Itu dipanggil dengan apa? Perantaraan. Dia pun bodek menteri ke ataupun orang kanan raja ke, supaya apa? Supaya dia memperolehi apa yang dia inginkan. Itu manusia. Allah Azza wa Jalla, dia tak perlukan kepada pembantu ataupun dia tidak memerlukan kepada perantaraan antara kita dengan dia. Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Alangkah apa yang ada di dalam hati manusia Allah tahu. Apatah lagi kalau kita hendak meminta sesuatu daripada Allah. Sudah tentu Allah mengetahuinya. Jadi tak perlukan kepada perantaraan. Nak apa-apa terus kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Kita hari ni kalau nak sesuatu, sebagai contohnya daripada raja, raja tak tahu pun apa yang kita hendak. Lepas tu pula susah nak bertemu dengan raja, nak menyampaikan hajat kita kepada raja. Jadi manusia mengambil perantaraan. Memanglah itu sifat manusia. Raja ke presiden ke para menteri, mereka adalah manusia. Kita dengan Allah Azza wa Jalla tak perlukan kepada perantaraan. Tak payahlah jadikan wali-wali ke ataupun orang-orang saleh sebagai perantaraan untuk kita mendapatkan sesuatu daripada Allah, lalu kita mendekatkan diri kepada wali-wali dan orang-orang saleh ini tadi dengan melakukan ibadat kepadanya. Ini adalah amalan orang-orang musyrikin. Mereka yang berbuat demikian. Mereka pergi ke kuburan untuk memohon sesuatu daripada ahli kubur ini tadi. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan nampak bagaimana sebenarnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Kalau tak tadabbur ayat Al-Quran, maka
umat Islam akan terjebak ke dalam dosa syirik yang sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang terdahulu, wal iyazbillah. Jadi kata penulis, apa yang menjadikan mereka syirik kepada Allah adalah kerana mereka mengambil perantaraan di antara mereka dengan Allah untuk mengharapkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Lalu mereka menyeru nama malaikat, jin atau orang-orang saleh yang telah meninggal dunia untuk memperkenankan hajat mereka. Allah menyebutkan perbuatan mereka ini di dalam firman-Nya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Apa yang Allah ceritakan tentang orang musyrikin yang terdahulu? Allah kata apa? Mereka beribadat kepada selain Allah, perkara yang tidak boleh mendatangkan mudarat dan tidak juga boleh mendatangkan manfaat buat mereka. Sebagai contohnya, orang-orang yang dah mati, yang digelar sebagai wali Allah, boleh mendatangkan manfaat buat kita? Tak boleh. Waktu dia hidup pun, boleh dia memberi rezeki kepada manusia yang lain? Tak boleh. Wahai Tok Guru ataupun wahai Habib si Fulani, aku hidup susah melarat, aku nak jadi kaya. Jadikanlah aku kaya. Boleh? Tak boleh. Mereka tidak berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah Azza wa Jalla. Wahai Tok Guru, aku ditimpa dengan sakit yang tenat, kanser tahap 4, waliyazbillah, sebagai contohnya. Sembuhkanlah sakit aku. Boleh Tok Guru ataupun Habib ini menyembuhkan penyakit? Tak boleh. Waktu mereka hidup, mereka tak boleh berbuat demikian. Kalau Habib-Habib boleh menyembuhkan penyakit, alamatnya tutuplah hospital-hospital ni semua. Sakit pergi kepada Habib je, pergi kepada Habib, sudah selesai masalah. Sahih? Mereka tidak berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Allah sahaja yang boleh menyembuhkan penyakit. Kita hanya boleh ambil sebab sahaja, cari ubat. Itu sebab untuk menyembuhkan penyakit. Adapun berdoa, memohon, menyeru nama wali-wali ini tadi, mereka tidak boleh melakukan perkara ini. Waktu hidup mereka tak boleh, dah mati tiba-tiba boleh. Tiba-tiba boleh. Ini adalah batil. Kalau baca kitab orang tarikat, memanglah nampak hebat guru ni tadi. Boleh pindahkan penyakit ke tempat yang lain. Itu dongengan mereka, tu saya tak percayalah. Banyak sangat cerita karut marut dan juga dusta yang ada di dalam kisah-kisah yang disebutkan oleh orang-orang tarikat tentang guru-guru mereka ini tadi. Namun mereka tetap mempercayainya. Sebab itu mereka mengharapkan manfaat daripada orang yang mereka gelar wali-wali Allah ni tadi, dan mengharapkan agar dihindarkan mudarat daripada golongan tersebut. Allah sebut jelas di dalam ayat ini, apa yang mereka lakukan ibadat kepadanya selain Allah tak boleh mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan mudarat. Allah sahaja yang berkuasa. Kemudian mereka ini yang menyembah selain Allah itu, kenapa mereka menyembah selain Allah? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, mereka ini, iaitu apa yang mereka sembah selain Allah ni tadi, merupakan pemberi syafaat buat kami di sisi Allah. Mereka juga percaya Allah yang berkuasa, tapi apa yang mereka kehendaki daripada pengibadatan kepada orang-orang yang saleh,
ataupun yang selain daripada Allah ni tadi, mereka menganggap apa? Mereka menganggap orang-orang tersebut ataupun perkara-perkara tersebut merupakan pemberi syafaat buat mereka di sisi Allah. Faham makna syafaat? Faham makna syafaat? Syafaat itu perantaraan lah. Syaf'un lawan bagi witrun. Betul? Jadi sekarang ni kita sepatutnya jadikan ibadat kita khusus kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka tidak. Mereka ambil perantaraan. Ambil perantaraan. Jadi dua pengibadatan dah sini. Mereka beribadat kepada perantaraan tersebut dan juga kepada Allah. Maknanya ada perkongsian lah. Dalam pengibadatan ini tadi, mereka tidak mengharap pada Allah sahaja. Ini yang dinamakan dengan kesyirikan. Syirik lawannya tauhid. Apa yang mereka patut lakukan hanya kepada Allah, mereka buat kepada selain Allah. Kemudian Allah nyatakan, Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah suruh Nabi katakan kepada orang-orang musyrikin ni tadi, katakanlah, adakah kamu hendak memberitahu Allah tentang apa yang dia tidak mengetahui tentangnya sama ada di langit dan di bumi? Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi bila mengharapkan manfaat dan seselamat daripada mudarat daripada selain Allah, maka itu namanya mensyirikkan Allah. Berdoa meminta kepada selain Allah untuk perkara yang seperti ini merupakan amalan yang syirik. Betul Allah kata pada penghujung ayat ini, Subhanallah, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi di sini penting bagi kita faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesyirikan itu. Kalau tak faham, ini yang menjadikan manusia mereka terjebak ke dalam dosa syirik dan mereka merasakan mereka tidak membuat syirik. Kata penulis, ayat ini jelas menyatakan bahawa orang-orang musyrikin melakukan ibadat dengan menyeru dan berdoa kepada selain Allah dengan alasan bahawa sembahan-sembahan tersebut akan memberi syafaat buat mereka di sisi Allah. Dengan harapan apa? Dengan harapan wali-wali Allah ini akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah, lalu mereka akan memperolehi apa yang mereka inginkan. Sebab itu mereka ambil perantaraan. Ini nak samakan Allah dengan penguasa di dunia ini, sama ada raja ataupun presiden, mana boleh. Allah tak berhajat kepada perantaraan antara dia dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya nak apa-apa terus kepada Allah. Tak perlu kamu mendekatkan diri kepada selain Allah. Inilah yang dinamakan dengan syirik dalam pengibadatan. Mereka tidak mensyirikkan Allah pada rububiyahnya, akan tetapi pada uluhiyahnya. Mereka mengakui Allah yang boleh memberikan manfaat dan menghindarkan mudarat. Tidak selain Allah, tapi mereka buat ibadat kepada selain Allah itu sebagai perantaraan. Namun orang-orang musyrikin ataupun orang-orang tarikat pada zaman ini, syirik mereka lebih dahsyat daripada syirik orang-orang musyrikin yang terawal. Kerana apa? Kerana mereka beriktikad bahawa
Wali-wali Allah ni boleh mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Sebab itu mereka terus minta hajat mereka kepada wali-wali ini tadi dengan i'tiqad yang seperti ini. Apa taknya? Dah wali-wali ini boleh mentadbir alam ini. Wali-wali ini mempunyai ciri-ciri rububiyah pada pandangan mereka. Sudah tentu mereka apa? Mereka akan terus memohon kepada wali-wali ini tadi. Jadi ini yang perlu kita umat Islam sedar tentangnya. Setengah orang dia marah. Apalah orang Wahabi ini menuduh orang-orang tarikat melakukan dosa syirik lebih teruk daripada syirik orang-orang musyrikin yang terawal. Orang musyrikin zaman jahiliyah dahulu. Bukan kita tuduh. Baca ayat Al-Quran. Apa yang Allah ceritakan tentang orang-orang musyrikin? Mereka ini tidak seperti orang-orang tarikat yang mendakwa wali-wali Allah ini boleh mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dengan sendiri. Maknanya apa? Maknanya keadaan kamu lebih teruk daripada apa yang terjadi kepada orang-orang musyrikin yang terdahulu. Kita bukan nak mengkafirkan mereka, akan tapi kita hendak mereka sedar daripada kesalahan mereka, bertaubat daripadanya, meninggalkan etika-etika yang seperti ini dan kembali kepada tauhid yang sebenar. Kamu mengaku beragama Islam. Apakah itu Islam? Kamu kena fahami betul-betul. Bila kamu faham, maka kamu tidak akan mengingkari tauhid yang tiga ini, dan kamu akan selamat daripada kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh ramai penduduk muka bumi pada hari ini. Kata penulis, apabila kita memahami makna tauhid ini, maka kita akan mengetahui bahawa amalan sebahagian manusia yang menyeru nama orang-orang yang telah mati untuk mengharapkan bantuan atau pergi ke kubur para wali untuk berdoa bagi mendapatkan syafaat dari ahli kubur tersebut adalah menyamai amalan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang terdahulu. Apa dia amalan berdoa menyeru yang menjadikan seseorang itu bila melakukannya dia merupakan orang yang mensyirikkan Allah? Pertamanya, kalau dia menyeru kepada orang-orang yang telah pun mati. Yang keduanya, dia menyeru orang-orang yang hidup dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah. Kita dah jelaskan masalah ini. Kalau kita seru nama orang yang mana perkara yang kita minta ini ianya termasuk dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia, taklah ianya menjadikan kita syirik. Sebagai contohnya, antum panjat pokok, panjat pokok kelapa sampai ke atas, ambil buah. Lepas tu tak reti nak turun. Tiba-tiba takut, macam mana ni aku nak turun? Dah gelabah tak reti nak turun, nampak kawan antum lalu dekat dengan pokok kelapa ni tadi. Boleh antum panggil dia, Muhammad, tolong aku. Aku tak lepas nak turun pokok ni, boleh? Boleh. Adakah itu syirik? Tidak. Sebab apa? Ianya berada di dalam kemampuan manusia. Muhammad ni boleh cari jalan. Untuk apa? Untuk membantu kamu. Sama ada
dia panggil bomba ke, ataupun apa benda, APM, untuk apa? Tolong kamu, bawa kamu turun daripada pokok ni tadi. Bila kamu menyeru nama si fulan ni tadi, panggil dia, tidaklah namakan dengan syirik. Tapi kalau kamu menyeru nama tok guru ke ataupun orang soleh untuk menyembuhkan penyakit walaupun dia masih hidup, boleh? Tak boleh, itu amalan yang syirik, kerana itu luar daripada keupayaan manusia. Manusia bukan boleh menyembuhkan penyakit. Manusia hanya boleh mencari sebab untuk menjadikan penyakit ini sembuh. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Ataupun si fulan ni dapat anak, bukan dapat anak, mandul, tak dapat anak, dia nakkan anak, maka dia meminta kepada wali-wali Allah. Adakah wali-wali Allah boleh mencipta anak? Tak boleh. Ini sifat khusus bagi Allah. Bila dia pergi kepada tok guru ataupun ke kuburan, yang dia anggap sebagai kubur wali Allah, dia minta sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh makhluk, maka dia mensyirikkan Allah. Itu bentuk-bentuk kesyirikan, iaitu bila kita minta kepada sesuatu dalam perkara yang tak mampu dilakukannya, melainkan Allah, maka itu adalah amalan yang syirik. Ataupun kita meminta kepada orang-orang yang telah pun mati, itu juga merupakan amalan yang syirik. Kemudian kata dia, semoga Allah melindungi kita daripada sebarang bentuk kesyirikan, sama ada yang terang ataupun sembunyi. Jadi kita kena sentiasa memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah. Kalaulah tidak kerana Allah memelihara kita, kita tak akan selamat daripada dosa yang seperti ini. Hamba Allah yang sebenarnya, mereka sentiasa bergantung dan berharap kepada Allah. Itulah hamba Allah yang sebenarnya. Kerana mereka meyakini yang boleh menjaga mereka, melindungi mereka, menyelamatkan mereka daripada keburukan yang seperti ini hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jangan anggap kita yang berkuasa ataupun manusia yang lain yang mempunyai kekuasaan yang seperti ini. InsyaAllah pada hari esok kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu yang berkaitan dengan kalimah Rabb dan juga kalimah Ilah. Ini juga perlu kita pahami betul-betul untuk kita mencapai akidah yang sebenar. Kita sambung pada hari esok insya-Allah.